Kalau orang Sungai Buloh sokong saya boleh maklumkan kepada orang parti, saya datang ke kandang naga 26,000 majoriti. Saya menang kursi untuk Barisan Nasional. I want to lead the party and I want to lead the country now. Memang dia kata KJ untuk akan, dia bukan sekarang dia katakan akan datang, dan memang dia layak untuk menjadi PM akan datang. Kalau kita menang dalam pilihan raya, dapat sokongan daripada parti, tentu saja KJ salah seorang yang layak untuk diangkat menjadi Perdana Menteri satu masa nanti. Ya, betul. Okey, kita bersama lagi dalam ruang bicara tentunya yang dibawakan kepada anda di Bernama TV, dan sudah pastilah anda juga barangkali boleh meneka apakah topik yang menjadi pilihan kita di ruang bicara hari ini. Apalagi kalau bukan KJ, cerminan pemimpin masa hadapan. Ini persoalan yang cukup menarik sebenarnya. Dan kita pilih topik ini seperti mana anda juga sudah pun tahu ekoran daripada kenyataan terbuka yang dibuat oleh Khairi Jamaluddin ketika berceramah di Taman Sarjana Utama di Sungai Buloh. Dan sudah pastilah ianya mendapat pelbagai pandangan, pelbagai reaksi dari pelbagai pihak. Dan kita juga ingin mendapatkan pandangan daripada tetamu-tetamu yang kita jemput bersama kita di ruang bicara hari ini. Kita ada 3 tetamu sebenarnya, tetapi untuk seketika ini 2 tetamu sudah pun ada bersama saya di studio, dan insya-Allah kita menunggu seorang lagi tetamu yang mungkin agak lambat sedikit kerana dia terlibat dalam traffic jam yang agak teruk. Ialah hujan tak henti-henti di Kuala Lumpur sebenarnya. Jadi itu yang mungkin mengakibatkan berlakunya traffic jam. Tapi apapun, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan 2 tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama saya di ruang bicara ini. Kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan juga ingin mengucapkan selamat datang semula kepada yang berbahagia, Datuk Zainal Abidin Sakum yang merupakan Ketua Penerangan Veteran UMNO Malaysia. Jadi Tok, apa khabar? Alhamdulillah. Ini topik yang cukup menarik tu ya. Cukup menarik dan akan menambah bahang lagi. Betul. Dan kita juga buat pertama kalinya barangkali ingin mengucapkan selamat datang kepada seorang lagi tetamu, sahabat saya yang lama sebenarnya saya tak berjumpa. Jadi selamat datang kepada saudara ataupun Encik Amir Hijaz Fans. Sebenarnya dia ialah Datuk Kamal Amir Kamal Hijaz, tetapi dia lebih suka dikenali sebagai Amir Hijaz Fans. Jadi nak panggil apa, Datuk ke tidak ni? Kita ni berkawan lama lagi. Jadi selama ni kita UI kita panggil Amir sajalah. Amir sudahlah. So Amir, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Bagi saya mengucapkan terima kasih. Lama juga saya datang ke Bernama. Dulu ada juga dipanggil dulu bual bicara dulu. Dulu-dulu. Tapi sekarang ni aircon sejuk sangat. Dah tu gamaknya tu. Veteran kita ni tu rasa sejuk. Tapi jangan lupa macam Datuk kata, kita nak panas-panaskan studio kita hari ini. Ya. Baik, ini sesuatu yang cukup menarik sebenarnya. Mungkin permulaan ini kita dapatkan dulu pandangan dengan Datuk Zainal Abidin Sakum sendirilah berkaitan dengan kenyataan terbuka yang dibuat oleh KJ. Dia mengatakan bahawa KJ mau pimpin UMNO dan cita-cita menjadi Perdana Menteri. Apakah statement seperti ini sesuatu yang dijangkakan daripada KJ ataupun ianya mungkin terkeluar atas sebab-sebab tertentu barangkali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum. Saudara Syarkawi, Amir dan penonton yang dikasihi Allah sekalian, apabila dibubarkan saja parlimen, maka calon-calon dipilih, dan ada calon-calon yang memerlukan satu kita panggil satu benchmark tersendiri bagi nak menarik perhatian. Maklumlah kalau nak pergi berjumpa tiap-tiap seorang kan, bukan senang. Maklumlah kita datang ke satu bahagian lain, tapi rezeki dia bagus kerana ketua bahagian di situ menerima dia, sebab dia ialah setiausaha politik kepada dia dulu kan. Anak Datuk almarhum Mak Jonit. Cukup bagus budak tu. Sebab dia cara setiausaha politik ni berfikir, kalau aku jadi ahli parlimen, mungkin taraf aku ahli parlimen saja, tetapi kalau dah ada yang dah pasang siap boleh jadi menteri, artinya masa tak akan terbuang 5 tahun yang lepas kita menang. Orang yang berfikiran macam ni kita hendak banyak.
tak mestinya bila jadi pengurusi bahagian kita juga mesti jadi ahli parlimen. Walaupun kita rasa-rasanya kita tahu kemampuan kita. Kalau kita mampu mentadbir parti di bahagian, belum tentu kita mampu untuk buat kerja yang lebih besar di atas. Jadi kita dalam kes gini, bila KJ dalam satu ucapan yang orang sangat ramai, dia berjaya meyakinkan, membuat sesuatu yang kenapa kita nak bagi dia, kenapa mesti ada sebab. Jadi pertama dia datang ke tempat yang pemenangnya majoriti 26,000 dulu kan. Bukan senang tu nak membalikkan tu. Dia kena membuat sesuatu gimmick yang kuat. Jadi gimmick yang dia buat ni, saya lihat cukup menarik perhatian, dan menarik perhatian kerana dia juga seorang yang sangat berbeza dengan pimpinan-pimpinan yang lain. Dia ada keberanian, dia boleh menegur dengan menegur, tak menjaga hati sangat. Bagi dia yang betul-betul, yang salah-salah. Jadi barangkali dalam proses dia mematangkan diri itu, hari ini dia membuat sesuatu dan nampaknya cukup berkesan, sehingga kan hari ini kita membawa satu tajuk KJ cerminan pimpinan masa depan. Tak begitu. Okey, mungkin perlu juga kita dapat pandangan daripada Amir jugalah secara ikhlasnya. Kita tahu bahawa apabila keputusan telah pun dibuat oleh kepimpinan UMNO untuk mengubah kerusi parlimen daripada Rembau ke Sungai Buloh yang dianggap sebagai apa yang disebut oleh KJ sendiri sebagai kandang naga. Jadi dia pun mungkin sudah melihat bahawa ada juga pandangan yang mengatakan bahawa seolah-olah ada pihak yang ingin membunuh karier politik beliau dan sebagainya. Jadi apakah Amir secara ikhlas melihat bahawa apa yang dilakukan oleh ataupun dipertontonkan dan dilakukan oleh KJ setakat ini melalui kempen-kempen sudah mula sebenarnya menarik perhatian daripada pengundi-pengundi di Sungai Saya berhasrat, berharap agar kita berterus terang. Let us tell the truth behind the scene. Sebenarnya KJ sendiri pergi berjumpa dengan Presiden MIC di Sungai Siput. Dia minta supaya kursi yang memang itu kursi itu kotanya kota MIC. Dia berjumpa dengan Verghese kata dia nak bertanding di Sungai Siput. Itu yang ada sedikit pembalahan sedikit apa semua antara MIC peringkat awal dulu, seolah MIC nak keluar. So ini latar belakang. Artinya kalau dia beranggapan, banyak orang beranggapan bahawa dia dicampak dalam kandang itu, to me is a wrong statement. Soalnya dia menempah untuk berada dalam kandang itu satu hal lain. Dan dia memperlihatkan keberanian dia dan kesediaan dia untuk menghadapi dalam suasana begitu. Jadi fakta dua itu kena betul. Jangan pula orang mengatakan ini kehendak presiden. So saya tak setuju benda begitu. Satu. Jadi presiden bersetuju, tak ada masalah, dia pilih kawasan itu dan dia bertanding di Sungai Buloh. Sungai Buloh pun kena ingat, saudara Syakawi, ada 60 ke 70% pengundi Melayu. Bukanlah kawasan itu kawasan yang totok, bukan Melayu. Kalau dia memilih untuk bertanding di Kepung, dia memilih bertanding di Bukit Bintang, that's different issue. Tapi dia memilih bertanding di Sungai Buloh, di mana warga Sungai Buloh juga merupakan semi-urban. Masyarakat yang berhampiran dengan kota. Hari ini dengan wujudnya kota Damansara, jadi sudah membangun begitu macam-macam. Jadi warga tidak lagi dia dianggap sebagai warga luar bandar. Mereka adalah warga semi-urban. Dan mereka mengharapkan kehadiran pemimpin yang ada sedikit kematangan. Cuma saya mengatakan, saya geleng kepala je lah, Saudara Syakawi. Macam mana dia nak claim dia sebagai Perdana Menteri? Kerana kita ni ada perlembagaan. Perlembagaan di bawah artikel 34, Kuasa Agung, menentukan siapa Perdana Menteri. Ini kadang-kadang jangan kita melangkaui. Bagi saya tak ada masalah. Dia bercita-cita, dia menzahirkan cita-cita dia. Dia kata kalau saya menang, warga Sungai Buloh meletakkan beliau sebagai pemimpin, dan saya juga satu ketika bagus dia cakapnya, dia berlapik. Saya satu ketika nanti saya akan go sebagai Presiden UMNO. Dia pun dah biasa bertanding pun. Ada tu. Saya sebagai warga veteran UMNO, saya harus memberi penjelasan yang tidak berselindung. So memang kita tahu bahawa Khairi Jamaluddin adalah satu anak muda, tetapi saya merasakan he have to go a long way. Kerana UMNO ini banyak budayanya, sebab UMNO adalah parti
umat Melayu. Itu tidak boleh nafikan. Kita ada Tuan Madinahnya, ada bual bicaranya, tak boleh melampaui, tak boleh melampiah lagi. Dia terus cakap aku nak itu, tak boleh. Dia ada dia punya tertib dia Ustaz. Okey, bila kita sebut tentang tertib, ini pun sesuatu yang menarik jugalah. Barangkali Datuk Zainal, kalau kita lihat dengan apa yang statement yang dibuat oleh KJ sendiri berkempen ketika itu, mungkin apa yang diniatkan itu bukan sama dengan apa yang ingin dia melihat secara realitinya. Tetapi mungkin macam Amir kata, apakah akan ada ahli-ahli UMNO, terutamanya mereka yang kita anggap sebagai senior dalam UMNO sendiri, yang mungkin merasa sedikit terkesan dengan statement yang dibuat oleh Khairi? Kita mengucapkan tahniah lah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kan. Sebab dia menjawabnya dengan cara spontan. Memang dia memiliki ciri-ciri kepimpinan masa depan tu. Dia nyebut macam itu. Tapi bukan sekarang tu. Dia sebut sekali. Tapi jangan lupa, Tok Mat Hassan pun kata, budak KJ ni budak berpotensi, budak ada masa depan. Kalau kita tak bagi dia bertanding, rugilah UMNO, nampak? Jadi artinya memang ada ciri-ciri kepimpinan tu kepada dia. Namun dalam masa berkempen ni, tadi kata kalau ada pula yang terasa hati dan sebagainya kan. Kalau ikut hierarki politik sekarang, Datuk Zahid nampaknya sudah macam memberikan jawatan Perdana Menteri itu kepada Datuk Seri Ismail. Tak pernah berlaku dalam sejarah tahu. Ini patutnya kita kena bagi satu recognize lah kepada seorang presiden. Tak pernah, satu. Kedua, di bawah presiden tu ada timbalannya lagi. Ada bawah tu timbalannya lagi. Timbalan ni letak di mana pula? Hierarki politik tu. Jadi ini yang dikata tertib ni. Jadi mungkin ada satu ketikanya nanti, apabila ruang pertandingan tu buka semula, maka dia kosong balik. Perlembagaan meletakkan kekosongan dan boleh masuk bertanding. Pada waktu itu hal-hal macam ni berlaku. Jadi saya setuju tadi, dia bercakap tu spontan tu. Spontan kerana reaksi. Orang ramai benar tengok di bawah tu. Betul, penuh. Dan saya yakin dan percaya, di samping dia tu seorang pemimpin dan menteri kan, menteri dalam keadaan macam ini, di sana tu seperti tadi 70% Melayu. Dan mereka selama ini mengundi bukan Melayu sebagai ahli parlimen. Jadi geram nak memangkah balik semula kepada Melayu tu cukup tinggi sekarang. Jadi bila dihadiahkan Melayu balik semula situ, orang akan keluar mengamai ni. Jadi orang keluar ni, kalau dapat pula pemimpin yang macam gitu, pandai cakap, pandai ini dan sebagainya, dia kata saya sudah pun berjalan menengok pusat-pusat kesihatan di kawasan ini, jauh di bawah aras. Artinya teruklah situ, dia nak naikkan. Dan ini semua menarik. Memang dia ada ciri-ciri itu. Cuma macam tadi kita kata, tamak ninah ni, tamak ninah atau tertib ni kena jaga. Sebagai anak Melayu kena jaga, kerana yang yang muda, secara muda, tetapi kita sekarang ni memang dah ada perubahan. Kita memang ingin melihat pimpinan itu, kita dah masa depan itu dengan kehendak dan cita-cita kita rakyat Malaysia ni. Okey, Datuk dan juga Amir, kita akan berehat dulu buat seketika, dan saya juga difahamkan tetamu kita yang kita tunggu-tunggu juga sudah pun sampai. Jadi mungkin bersesuai lah kita rehat dan kita benarkan nanti tetamu kita untuk masuk ke studio Ruang Bicara ini, kerana kita juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat bersama dengan seorang lagi tetamu yang seharusnya berada bersama kita di Ruang Bicara ini. Kita rehat dulu. Kita kembali semula ke Ruang Bicara ini, dan alhamdulillah tetamu yang kita tunggu-tunggu sudah pun tiba. Jadi izinkan saya memperkenalkan tetamu yang sudah pun berada di sebelah kanan saya ini. Selamat datang kepada yang berbahagia Encik Ahmad Zahid Khalid, iaitu pengarah strategi Majlis Pimpinan Negeri untuk Keadilan Perak, dan dia juga merupakan ketua cabang keadilan Taiping. Jadi Encik Ahmad, apa khabar? Nak panggil Ahmad atau Zahid? Zahid pun boleh. Jadi Zahid, apa khabar?
nak cakap baik kan dari segi saya sebagai dari pembangkang, nak cakap baik pun tak begitu baik, tetapi alhamdulillah masih bernyawa dan meneruskan perjuangan. Okey, kita bercakap tentang topik KJ, cerminan pemimpin masa harapan. Itu persoalan yang menarik sebenarnya. Tadi pun kita dah dapat pandangan daripada Datuk Zana Abidin Sakom dan juga Amir Hijaz Vance, dan mereka juga telah pun berkongsi pandangan dan juga pendapat. Tapi secara ikhlasnya saya juga tak dapatkan pandangan daripada anda lah, Zahid ya, berkaitan dengan kerusi P107 Sungai Buloh. Ini dilihat sebagai satu antara kerusi yang pastinya akan menarik perhatian daripada pengundi-pengundi dan juga pemerhati politik sebenarnya. Tapi pandangan anda secara ikhlas sendiri ya, walaupun kita tahu sebelum ini PA sebenarnya menguasai kerusi ini untuk 3 penggal, dan itu bukan merupakan PA Negeri. Parti Keadilan. Parti Keadilan yang menguasai kerusi ini dengan begitu kukuh sekali. Tapi apakah kali ini mungkin dengan adanya calon seperti Khairi Jamaluddin yang diletakkan oleh Barisan Nasional merupakan satu cabaran hebat sebenarnya? Dari segi ini saya suka melihat melalui 2 sudut. Satunya ialah satu ketokohan YB-KJ sendiri, ya. Keduanya faktor strategi yang digunakan oleh para calon, dan ketiganya jentera pilihan raya. Jadi satunya tadi ketokohan kita akui, walaupun kita berbeza pandangan, ya, kami pembangkang kan, pandangan YB-KJ mungkin dari angle seorang yang dalam kerajaan, kan, tetapi dengan keadilan telah pun bertapak selama 3 penggal. Jadi bagi saya secara peribadi dan dengan keadaan momentum sekarang ini, ya, YB-KJ ada ketokohannya, tetapi saya melihat insya-Allah dengan pertarungan banyak penjuru kali ini, 7 penjuru, dan juga 7 Ya. 7. Ya, dan juga Sungai Buloh terletak dalam Selangor, yang ada kerajaan negerinya, terletak di bawah Pakatan Harapan. Jadi walaupun ada tentangan yang sengit atau tidak, kita akan ikuti dari semasa ke semasa. Mungkin akan berubah bila hari akhir pengundian nanti, kan. Tapi saya optimis melihat keadilan walaupun dengan calon baru boleh mengekalkan kerusi Sungai Buloh. Tetapi soalnya mungkin juga bagi segelintir orang yang memikirkan tentang majoritinya, tapi yang pentingnya ialah hasrat Pakatan Harapan yang paling utama ialah mencecah 112 kerusi untuk dimenangi, insyaAllah. Sedikit lagi pandangan yang ingin saya dapatkan daripada Zahid ya. Kalau kita lihat daripada calon yang diletakkan oleh PKR sendiri, iaitu Datuk R. Ramadan, tetapi sebelum ini yang mencapai 3 penggal berturut-turut ialah Datuk Sibarasa Rasia, iaitu daripada tahun 2008 sehinggalah 2022. Jadi ada juga yang mengatakan bahawa ada sedikit krisis dari segi pemilihan calon untuk kerusi Sungai Buloh ini. Apakah ianya mungkin akan memberikan impak ataupun kesan kepada pilihan raya PRU di kerusi Sungai Buloh ini? Okay, pertama sekali saya harus ucapkanlah YB Sibarasa telah berkhidmat dengan cemerlang, ya, selama beberapa penggal, dan juga dengan dibantu oleh adun-adun di sekelilingnya. Dan tadi persoalannya ialah adakah Datuk Ramadan akan boleh mengekalkan, tapi bagi sudut pandang peribadi saya, ya, insya-Allah boleh, tetapi majoritinya saya pun tak pasti berapa, tetapi itulah yang paling penting. Saya tegaskan lagi sekali ialah cita-cita kami untuk mencapai 112. Mungkin ada kekurangan kerana muka baru dan faktor-faktor lain, tetapi jika naratif Pakatan Harapan yang sedang kami bawa sekarang ni, iaitu pelbagai isu dan minta maaf panelis yang mana ketidakpuashatian rakyat tentang berlakunya pilihan raya pada ketika ini, dan jika momentum ini berjaya dikekal, insya-Allah kemenangan berada di pihak Pakatan Harapan. Okey, kita dapatkan juga pandangan daripada 2 tetamu lagi, iaitu Amir. Ini pun sesuatu yang menariklah. Kita tahu tentang ialah KJ secara personalitinya sendiri, credibility-nya, dan dia juga dikatakan sebagai seorang menteri yang cukup efisien. Apabila dilantik sebagai Menteri Kesihatan terutamanya, dia berjaya sebenarnya memberikan satu impak yang cukup berkesan dalam menyelesaikan isu pandemik COVID-19 dan
sebagainya. Tetapi dari segi populariti, dikatakan bahawa dia semakin popular sebenarnya di kalangan, terutamanya di kalangan pengundi-pengundi muda dan mungkin juga pengundi-pengundi atas pagar. Tetapi apakah populariti ini boleh diterjemahkan kepada undi yang akhirnya memberi kemenangan kepada beliau? Jadi kalau nak bercakap soal ini kemenangan satu bab, tapi soal tentang kehadiran KJ, statement dia jadi pemimpin masa depan, inilah hebatnya UMNO. UMNO mempunyai pemimpin yang varieties. Siapa saja boleh masuk tanding, siapa saja boleh jadi pemimpin. Kita bukan mengamalkan kronisme sebagaimana yang ditentang oleh keadilan. Mereka menentang kronisme, menentang nepotisme, menentang korupsi. Okey, tapi dalam UMNO tidak ada kronisme. Jadi kita tak ada parti anak beranak. Itu kehebatannya UMNO ni. Jadi kalau KJ menontarkan dia nak jadi Perdana Menteri ke, nak jadi Presiden ke, tak ada masalah pada kita. Itu terpulang kepada sistem demokrasi. Soal menang kalah ni saya melihat sekarang ini. Ini dulu benar, saudara Kawi. Dulu pilihan raya 2014, dia panggil 2018. Itu Najib centric. 4 parti bergabung, balon UMNO bagai nak agak, Datuk. Bagai nak penat juga, Datuk, nak menepih dah. Semua dok balon semua. Keadilan di situ, PAS PAS pun balon kita juga. Kemudian ini Amanah balon kita, DAP balon kita, Parti Dr. Mahathir pun balon kita. Boleh kata kita kena semua aspek. Hari ini sebenarnya sebab saya cakap 2-3 malam pun saya bercakap bahawa rakyat pun pening. Amanah balon PAS, kemudian PBM balon keadilan balon UMNO balon DAP, rakyat pun pening tu. Ini suasana ini membuatkan bahawa pengundi khususnya mereka mau melihat calon. Dan kali ini apabila Presiden UMNO mengambil ketetapan, Datuk, dia mengambil ketetapan bahawa menurunkan muka-muka baru, inilah dikatakan islah dalam kepimpinan. Saya tak nak menggunakan perkataan reformasi, nanti orang kata kita tiru keadilan kan. Sama betul. Islah. Sama lah. Sama. Islah dalam kepimpinan bahawa kita merupakan satu wadah baru kali ini. So saya melihat macam kita tadi soal sentimen pengundi selama 3 penggal. UMNO pun buat silap juga. Bila kerana kawasan reklamasi, maka Parti Keadilan turunkan calon daripada Keturung India. Jadi kita buat silap juga sebab pengundi 70% tu tanya bila masa lagi ni? Bila masa lagi? Kan? Takkanlah tak ada perubahan tempat dan sebagainya. Ini mengingatkan saya waktu kita mengadakan pilihan raya dulu, iaitu kursi di Dewan Undangan Negeri Pangkor misalnya. Lama MRC mewakili. Kemudian dia punya parlimennya MCA. Dan sekarang ada perubahan. So Alhamdulillah. Ini juga saya rasa pola-pola pengundi harus dilihat. Tapi tak tahulah saudara yakin begitu. Saudara kata apa tadi? Saudara kata apa ni? 112. Masya-Allah. Saya mengatakan kita ada 112. You kata matlamat 112. Saya kata kita ada 125. Ya, betul. Okey, kita juga tambah pandangan Datuk Zainal. Ini yang berkaitan dengan persoalan yang saya bangkitkan tadilah, sokongan daripada pengundi-pengundi muda, terutamanya apabila kita meluluskan undi 18 khususnya pengundi-pengundi yang didaftarkan secara automatik. Apakah ini sebenarnya yang akan memberikan kelebihan dari segi undi kepada KJ ataupun kepada parti-parti lain, kerana mereka melihat KJ itu sebagai satu gambaran wajah anak muda yang mungkin ada masa depan yang begitu menarik sekali dalam dunia politik Malaysia. Kita boleh bersetuju mengatakan bahawa dalam politik Malaysia terutamanya ketika dia dikuasai oleh Barisan Nasional. Barisan Nasional itu dikuasai oleh UMNO. Mereka yang jadi pemimpin itu biasanya memang daripada pemuda. Jadi di zaman Datuk Seri Najib tu jadi Perdana Menteri, ketua-ketua pemuda zaman dia tu semua dia jadi ketua bahagian. Dari kilap gitu, pemuda. Dia semua jadi ketua bahagian. Jadi tiap-tiap bahagian tu dah dijaga oleh ni. Jadi apabila zaman KJ, zaman KJ jadi ketua muda, jadi ketua-ketua pemuda di zaman dia tu pun sekarang ni sudah berada di bahagian. Jadi kalau dia bercakap situ, tentu ada yang menyambut bawah tu. Tentu ada yang menyambut. Ini ialah saya fikir normal. Satu budaya yang biasa dalam semua parti macam gitu. Dan apabila KJ dalam deretan ketua-ketua muda itu, nampaknya dia
dia tu menggantikan Hishamuddin kan. Dia menggantikan Hishamuddin. Maka Hishamuddin pun memang hebat masa memimpin. Dia pun hebat, dan pada waktu dia memimpin itu juga banyak isu-isu yang terpaksa dihadapinya. Maka kematangan dia tu dapat membantu dia agak cepat matang, dan kita dapat lihat sekarang ni dia muncul di tengah-tengah kegairahan. Semua nak mencari pemimpin. Misalnya dekat PH, pemimpin itu dari UMNO dulu, lama dah kita tengok itu juga. Tun Mahathir pun daripada UMNO juga, itu juga. Mahyudin pun dari UMNO juga. Jadi yang nampaknya belum ada lagi, dia dah jadi Perdana Menteri tapi dah terhenti nak sambung balik. Ini Ismail Sabri saja seorang sekarang ni, kan? Jadi Ismail Sabri dengan beraninya dia kata memang kita sedang mencari pelapis-pelapis akan datang, masa akan datang. Maka salah seorang daripadanya katanya inilah dia. Tapi bukan dia seorang, jangan lupa. Ada ramai lagi saya tengok pendatang-pendatang baru ni yang cara berfikirnya boleh berkawan dengan keadilan, boleh berkawan dengan itu dan sebagainya. Ini kita tak. Sebab kita biar berbeza pendapat. Dalam demokrasi, berbeza pendapat itu satu kewajipan. Kalau dalam demokrasi tak ada berbeza pendapat, itu bukan demokrasi namanya. Diktator. Diktator namanya. Jadi kita mesti ingat, ilmu demokrasi berbeza tu wajib, bukan sunat. Bukan makruh, bukan haram. Haram tu jauh sekali. Jadi kalau berbeza, itulah dia yang baik sekali. Tetapi bila bercakap mengenai negara, pembangunan negara, mempertahankan negara, itu semua ahli-ahli parti dan semua ni mesti cantum untuk tentukan negara ini dapat capai apa yang dia nak. Okey, apa ni Zahid, statement ataupun kenyataan yang dibuat secara terbuka oleh KJ semasa memberi ceramah di Sungai Buloh, itu pun sesuatu yang menarik jugalah. Ada juga pelbagai reaksi sebenarnya, termasuklah daripada penyokong-penyokong PH sendiri yang mengatakan bahawa mereka juga terkejut dengan kenyataan yang dibuat oleh KJ secara terbuka, secara berani. Dan ada juga yang mengatakan bahawa walaupun mereka ahli PH sebelum ini menokong PH, tetapi selepas kenyataan itu mereka melihat KJ sebagai seseorang ataupun seorang calon yang mungkin perlu disokong sebenarnya. Tetapi mungkin Zahid ada pandangan tersendiri. Apakah Zahid mungkin melihat ada reaksi-reaksi yang berbeza sebenarnya daripada ahli-ahli PH ataupun keadilan sendiri selepas kenyataan yang dibuat oleh KJ itu di Sungai Buloh khususnya? Kalau Sungai Buloh saya suka melihat dari angle satunya profil pengundi di Sungai Buloh. Ada juga pandangan daripada di social media lain yang mana, contoh kita ambil contoh dalam Twitter yang bagi PH kami merasakan itu ialah ground kami lah. Kan ramai penyokong begitu, dan ada penyokong yang bercakap soal yang apa yang Tuan Syakawi katakan tadi, iaitu walaupun kami PH tapi walau BKJ bertanding dan mungkin ada swing dia, tapi realiti di Malaysia ni keputusan pilihan raya tidak bergantung kepada undian secara online ataupun berada dalam Twitter ataupun dalam Facebook Jadi kalau kita lihat balik profil di Sungai Buloh yang mana kita buat kata YBKJ, dia mencerminkan Malaysia. Ya betul, tetapi kita harus ingat kita ada dua orang, contoh Datuk yang ni, dua orang ni bagi saya kan, letaklah tiang pun dia akan undi UMNO juga. kan? So saya ni pun mungkin lebih realistik, saya akan undi Pakatan Harapan walau apa pun kan, tapi dan juga kali ini kita ada Perikatan Nasional khususnya PAS, kita letaklah kan, letak kopiah, dia akan undi PAS. Okey, jadi kita ada base pengundi. Kita ambil lah kata daripada UMNO 25%, daripada PH 25%, dan daripada Perikatan Nasional juga 25%. Jadi pertarungannya kecil. Ada segmentasi pengundi itu yang belum disentuh, pengundi first time ni, dengan pengundi yang kita panggil atas pagar. Jadi kalau Tuan nak katakan tadi dalam Twitter ada mungkin, tapi dia tak mencerminkan apa yang ada di Sungai Buloh tu. Ada pelbagai orang, pelbagai yang mempunyai pelbagai latar belakang pekerjaan, ya, dan mungkin kita boleh lihat, saya agak optimis untuk PH menang walaupun UMNO membaris. Saya tak tahu UMNO ke MIC ke kan? Barisan Nasional. Kita boleh berkata lah kan. Saya dari Perak, saya tahu juga cerita yang berlega tu lah kan. Tapi saya tengok kan, yang muda ni
saya dari angle Pakatan Harapan melihat golongan muda terpelajar 80%. Banyak daripada research yang dilakukan. Apa-apa pun mereka akan menyokong Pakatan Harapan pada kali ini, walaupun tuan kata Melayu inginkan pemuda pemimpin masa depan apa semua, kita boleh berbeza pandangan demokrasi tadi kan, tapi saya melihat daripada trend dan data sains yang ada, demografi dan profil pengundi di Sungai Buloh, saya lebih mengatakan Datuk Ramadan akan menang. Okey, satu lagi perkara yang juga saya nak dapat pandangan Zahid lah. Apabila KJ membuat kenyataan seperti ini, seperti apa yang dibuat baru-baru ini semalam, ada yang berpendapat bahawa itu menunjukkan satu keberanian yang luar biasa sebenarnya pada seorang ahli UMNO, seorang ahli politik UMNO. Dan apakah kalau kita lihat kepada PA sendiri, kita ambil contohlah Rafizi misalnya, ataupun Nurul Izzah yang kita anggap sebagai pemimpin-pemimpin muda, apakah mereka juga ada keberanian sebenarnya untuk membuat kenyataan-kenyataan seperti ini, mengatakan bahawa kami ingin mencapai kemenangan besar dan kalau boleh kami ingin menjadi Perdana Menteri, bukan Datuk Seri Anwar yang harus menjadi Perdana Menteri. Ada tak keberanian seperti itu, dan bolehkah keberanian itu direalisasikan dalam PH itu? Pertamanya, saya melihat kalau kita dalam sejam ni kita berbicara soal YB Khairi Jamaluddin saja, ia agak membuang masa sebenarnya, sebab kita harus lihat kita ada pemimpin muda lain yang mungkin Datuk akan sokong KJ, saya akan sokong Rafizi Nurul Izzah, Hamiduddin Syari semua kan. Tapi dalam soal ni saya melihat Datuk KJ dia menggunakan strategi ni ialah hanya media stand saja. Dia boleh kata apa, YB Rafizi pun boleh kata dia next generation, tapi saya melihat dalam soal ini sepatutnya kenapa tak UMNO portraykan YBKJ sebagai poster boy, kenapa perlukan pemimpin veteran? Jadi dalam soal PH pula, kami ramai pemimpin muda, tetapi kami beranggapan bahawa bukan Anwar Ibrahim yang tergedi-gedi nak jadi PM 10, tetapi kami melihat rakyat Malaysia yang perlukan Anwar Ibrahim di kala kemelesatan ekonomi yang sekarang yang ada ni, dengan jaringan antarbangsanya lah, macam-macam lah, Menteri Kewangan terbaik dahulu dan pengalaman dia. Jadi kalau untuk kita melihat masa depan, pilihan raya kali ini kita masing-masing dah ada poster boy kita, kan? YB Khairi Jamaluddin saya anggap mungkin mengorbankan atau ada risiko yang tinggi bertanding di Sungai Buloh, dan mungkin juga saya tak tahu, dan saya merasakan mungkin juga soal pemimpin masa depan ni elok kita bicarakan dalam pilihan raya depan. Dan tadi menjawab kata YB Rafizi ke YB Izzah ke nak jadi pemimpin masa depan, ya memang, dan kita harus realize sekarang ni, dunia sekarang ni, pemimpin dunia ni makin lama makin muda. Betul kan? Kita ada Justin Trudeau, kita ada Perdana Menteri Finland yang masih berparti lagi, kan? Kita ada juga dalam di Filipina, kan? Australia. Tetapi Australia, tetapi juga saya tak menafikan pemimpin dunia yang lain, Xi Jinping, kan? Putin, ni adalah pemain-pemain utama yang lebih berumur tetapi mempunyai akal fikiran yang cerdas. Dan saya secara peribadi melihat Datuk Seri Anwar mempunyai kualiti sebegitu. Okey. Baik, mungkin Amir, kalau kita lihat daripada apa yang Zahid sebutlah, memang rasanya masanya sudah sampai di mana kita perlu menonjolkan calon-calon muda dalam politik Malaysia. UMNO sendiri harus melakukan sesuatu yang lebih berani sebenarnya untuk meletakkan calon-calon muda, dan itu telah pun dilakukan. Kita lihat bagaimana apa yang dilakukan di Melaka, di PRN Melaka dan juga di Johor, dan ianya telah menunjukkan satu pencapaian yang cukup hebat kepada UMNO dan juga Barisan Nasional. Jadi apakah tuan juga merasakan bahawa proses ini harus diteruskan dan ianya seharusnya dilakukan dengan lebih terbuka dan berani? Yang macam saya kata tadi lah, bahawa islah ini masih berterusan, tidak boleh terhenti, dan anak muda itu perlu disantuni satu persatu. Cuma banyak orang bercakap, saya buat pesimis bila mengatakan soal undi anak muda itu undi penentu. Kerana kalau dikirakan population Malaysia ni ada 410,000 setiap tahun anak muda, 410,000. Jadi kita gapnya adalah daripada 18, 19, 20, 21, 4 kali 4 1.6 juta je tu. Kan? Kemudian daripada 21 ke atas tu, saya melihat bahawa mereka ini adalah pengundi-pengundi tega yang tak mau mendaftar dulu.
Tapi kerana disebabkan sistem kita mengamalkan undi otomatis. Apakah mereka akan datang mengundi? Ini terbukti juga berlaku di Melaka, terbukti juga berlaku di Johor. Tak keluar mengundi sebab mereka pada dia waktu kita buat adakan satu rally untuk memanggil untuk menjadi pengundi, dia reluctant. Bila kita buat secara otomatis, walaupun sekarang ni saya tidak menafikan bahawa lebih kurang 10.2 juta 10.2 millions new voters, dipanggil new voters. Tapi new voters ini adakah mereka akan datang mengundi? Apakah mereka benar-benar berminat untuk dalam melihat dia dalam percaturan politik? Anak muda cuma saya ingat 1.6 million. Bukan? Saya tak tahulah bagaimana mereka menyantuni terpulang. Tapi kita dari segi UMNO is concerned, kita perkadiran kita melalui pergerakan pemuda. Datuk, kita dalam pemuda dulu kan, kita meneruskan perkadiran kita dan kesederhanaan sebagainya, tapi tak tahulah. Tapi dalam Pakatan Harapan nampak gaya anak muda bertakan juga dengan pemuda. Macam mana berlaku di Johor, sepatutnya bagi pada Parti Keadilan, kali bagi pada muda. Jadi apakah kerana keadilan ni saya bersimpati dengan anak muda. Sebenarnya saya, saudara Syakawi, saya terus terang cakap, saya amat sayang dan bersimpati dengan perjuangan anak-anak muda AMK, anak muda keadilan. Mereka berjuang untuk menurunkan Mahathir Mohamad. Saya lalu cakap, Maha Fir'aun, Maha Zalim, turun, reformasi. Bila datang pilihan raya 2018, ambil balik Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri. Saya tepuk dahi. I can't believe it. Kesian anak muda yang kena belantan, yang masuk dalam parit, masuk dalam longkang, masuk turun, keluar masuk lokap, kena memperjuangkan simpati terhadap perjuangan sahabat kita, Pak Syekhul, sahabat saya, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana beliau dipenjarakan. Tapi selepas saja bila menang, sebab kena ingat Syakawi, ini rakyat tidak memilih Parti Keadilan, Pakatan Harapan. Rakyat memilih Parti Keadilan waktu pilihan raya lepas. DAP bertanding pun sebab banyaknya bertanding atas tiket keadilan. Dr. Mahathir PBM pun bertanding atas tiket keadilan. Dan Parti Amanah pun bertanding atas tiket keadilan. Dari segi bagi saya prinsipnya, Parti Keadilan telah pun diberi kesempatan oleh rakyat untuk mentadbir negara. Tapi bila dah menang 128 kursi, bagi balik pada Dr. Mahathir. Saya minta maaf lah. Sebab saya kata saya bersimpati dengan adik-adik saya, anak-anak muda yang gigih perjuangannya. Tapi mereka boleh terpedaya dengan percaturan politik Dr. Mahathir. Okey, kita akan sambung lagi. Tapi kita berehat kali terakhir dan kembali nanti. Walaupun masa semakin suntuk, tapi ada lagi persoalan yang mungkin sempat saya kongsikan bersama dengan ketiga-tiga tetamu saya yang berada di studio Ruang Bicara ini. Kita berehat buat kali terakhir. Okey, terima kasih banyak-banyak kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara bernama TV ini. Dan kita masih lagi bercakap tentang KJ, Cerminan Pemimpin Masa Hadapan. Baik, satu persoalan yang saya nak dapatkan pandangan daripada Datuk Zana Abidin Sakom. Ini pun sesuatu yang penting jugalah, tentang stigma. Ini pun dimainkan dengan begitu meluas sekali, terutamanya di kawasan Sungai Buloh itu sendirilah, walaupun ianya juga berlaku di kawasan-kawasan lain. Sebenarnya stigma yang berbunyi bahawa satu undi KJ is equal to satu undi Zahid. Ada yang mengatakan ini yang meragukan mereka kerana mereka mungkin ingin memberi sokongan kepada KJ, tetapi mereka menolak Zahid Hamidi. Bagaimana nak melihat isu ini yang dimainkan dengan begitu meluas sekarang ini? Ini yang dipanggil propaganda kan. Propaganda di mana nak menapikan ataupun nak mengecilkan kemenangan ataupun nak mengalahkan. Itu memanglah strategi. Parti lawan masing-masing akan buat strategi. Maka bagi mereka yang tak suka kepada KJ menang, maka dia kata satu kemenangan untuk KJ itu artinya menguatkan Zahid. Kan? Jadi kalau tak nak menguatkan Zahid, maka kalahkan dia. Ini juga psikologi. Jadi permainan psikologi ini lah yang menyebabkan kita kadang-kadang melebih-lebih sangat, sehingga kan kadang-kadang kita merosakkan otak rakyat. Rakyat kita tu biasa normal lah otak dia orang tu. Kita kalau kita A, B, C, kita panggil kebanyakan otak orang tu yang B je lah. Tetapi mereka yang AA ni
selalu melaksanakan sesuatu yang boleh merosakkan mereka-mereka ini yang percaya, yang yakin dengan nombor-nombor dan sebagainya, akhirnya terperangkap. Yang sebenarnya ialah BN tu 3 parti di Malaysia Barat ni, 3 parti, iaitu UMNO, MCA, MIC. Kalau orang ni parti sendiri masing-masing dia bertanding, memang kita tahu daripada dulu, bukan saja berkesan, bahkan dia nampak macam tak cantik lah. Tapi sekarang kita dah senang nak faham 3-in-1 kita sebut kan. Bila 3-in-1 tu pakai mudah, cepat, rasa pun sama. Jadi kita cuba menjadikan satu package 3 parti dan semua bangsa serentak dalam tu. Kalau misalnya PN misalnya, PN nampaknya MIC India tak ada dalam tu kan. Udah kurang satu. Kalau dekat sini saja. Jadi berbalik kepada ini tadi, saya pun nak menasihatkan jugalah dalam kita berpolitik, berpolitik, yang orang kata politik ni tak elok, politik tak elok. Yang tak elok tu bukan politik tu, orang yang memain politik tu yang tak elok. Politik tu sebenarnya sangat mulia. Nabi berpolitik, ya tidak? Nabi berpolitik untuk menguasai, dan bila Nabi dapat menguasai Madinah, dia berbeza dengan masa dia di Mekah. Dia tak boleh beribadat, dia tak boleh nak membuat apa-apa satu. Tapi di Madinah, dalam masa 10 tahun saja, Islam dapat dikembangkan hampir 3/4 dunia. Sebab itu dipanggil politik kan. Jadi sebab itu kita nak supaya politik ini jangan dipandang buruk, dipandang pendosa oleh masyarakat. Maka kita perlu membetulkan asas-asas politik itu kepada setiap pemain-pemain politik. Maka ini nampaknya sedang berjalan. Satu ketika misalnya BN yang merintah 62 tahun kan kalah semata-mata kerana mereka terperangkap dengan apa nama kita panggil janji manis tu kan. Lepas itu tak boleh buat. Bila tak boleh buat, dah sulit sekarang dah. Kita menghadap semula rakyat dengan kesulitan. Ya tidak? Jadi ini bahasa saya lah. DAP langsung tak berbunyi sekarang. Bendera dia pun tak naik langsung. Pasal apa? Dia terasa bahawa mereka telah membuat satu kesilapan besar. Bila dia beri merintah, mereka tak jalan apa yang dia buat. Ini saya fikir dari segi inilah, dari segi pandangan seorang yang ada latar belakang ustaz, saya rasa kita patut betulkan semula politik itu, biar ianya siapa yang main dalam pemain politik ini orang mulia, orang-orang yang berjuang untuk negaranya, orang-orang ni bukan lagi orang politik yang kata orang politik. Sekarang kalau orang tanya siapakah orang paling tak dipercaya, orang politik tak boleh percaya, orang kata. Ini tak bagus. Okey, saya juga nak dapat pandangan Zahid secara terbuka, Zahid ya. Yalah, kalau KJ dianggap sebagai bayangan pemimpin di masa depan, ada juga dalam di kalangan pemerhati politik, penganalisis politik melihat bahawa Rafizi juga dikatakan sebagai seorang tokoh, seorang ahli politik, seorang anak muda yang juga dianggap sebagai bayangan kepada kepimpinan keadilan ataupun PKR di masa-masa yang akan datang. Tetapi mungkin kalau kita lihat daripada keterbukaan dari segi pandangan dan juga pendapat yang dilontarkan oleh Rafizi sendiri, apakah dia mungkin akan memberi cabaran sebenarnya kepada pucuk pimpinan, terutamanya kepada Presiden sendiri pada satu ketika nanti? Sebelum tu saya nak ambil kesempatan tadi banyak yang saya dengar mengenai pandangan panelis lain yang saya rasa itulah nak kena jawab ni tapi itulah dengan kekangan masa yang ada kan, tak apa, kita mungkin dalam forum lain lah kan. Betul, tapi bagi saya secara pendeknya, inilah uniknya keadilan. Kami sekarang ini klaim kami parti yang Demokrat. Jadi perbezaan pendapat tu memang diraikan. Kita boleh tengok kadang-kadang ada secara terbuka Presiden cakap macam ni, timbalan Presiden cakap macam ni kan. Tetapi yang paling penting yang saya nampak lah, apapun disiplin organisasi tu perlu ada. Pandangan berbeza
saya percaya dua-dua Datuk ni pun belum tentu semua pandangan berbeza. Macam Datuk pun dulu kata, ya, sebelum ni ada menyerang YBKJ, sekarang ni mungkin lain nadanya kan. Saya pun ada berbeza pandang dengan Presiden, yang ada benda yang saya tak setuju. Begitu juga dengan Timbalan Presiden dan naib-naib Presiden yang lain. Tetapi saya melihat kan, kalau kita tengok dalam line-up Parti Keadilan, saya bangga walaupun kami ada satu Presiden yang agak berumur tetapi masih lagi kuat fizikal, ya, kan, cerdas fikirannya. Tetapi dari Timbalan Presiden sampai ke naib Presiden dan seterusnya ahli MPP, ramainya diwakili golongan muda dan seterusnya. Menjawab tadi kata, kalau dalam UMNO ada sekarang menggunakan istilah islah mastatak tu, kami dalam Keadilan juga ada reformasi. Jadi saya tak melihat, mungkin kita tak tahu lagi 5 tahun macam mana kan. Ketidaktentuan tahun ni pun dah macam-macam sangat lah kan. Hujan banjir pun boleh buat PRU, betul kan. Jadi dalam soal masa depan dalam ni, tak ada masalah macam dari segi perbezaan pandangan walaupun secara terbuka. Tetapi sebab ini kami Parti Demokrat, kami tak ada macam feudal ke kan, kena ikut je, baik Datuk, baik Datuk Seri, muah cium tangan ke apa semua. Kami tak ada benda-benda macam tu. Jadi Waimas saya pun kurang menggunakan jawatan dalam parti atau address seorang tu macam Datuk Seri ke apa ke. Kami lebih menggunakan saudara Anwar Ibrahim sebagai contoh begitu. Jadi apapun perbezaan pandangan tu, seharusnya saya mahu rakyat Malaysia melihat inilah kepelbagaian yang ada dalam keadilan. Dan ni tak ada masalah. Janji, benda, agenda rakyat itu yang paling penting untuk kami utamakan. Satu soalan dan juga satu jawapan yang ringkas daripada anda lah. Masa pun semakin suntuk sebenarnya. Apabila Presiden PKR sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, beralih daripada Parlimen Port Dickson ke Tambun, itu pun menjadi satu persoalan yang agak menarik jugalah. Apakah anda melihat bahawa peluang Datuk Seri Anwar di Tambun itu lebih cerah jika dibandingkan dengan jika dia terus kekal di Port Dickson? Pandangan anda, apakah dia akan berhadapan dengan satu cabaran yang cukup hebat di Tambun dalam PRU yang akan datang, PRU kali ini? Okey. Satu, dalam pilihan raya ni, saya secara peribadi melihat dia bukan semata-mata kawasan yang selamat. Mungkin Datuk Seri boleh pergi Sungai Buloh kan, mungkin boleh pergi kawasan atau kekal di Port Dickson atau Pematang Pauh. Tetapi saya melihat ni ialah satu signal daripada Presiden kami yang Keadilan, we mean business kali ni. Terutamanya bertanding di kawasan yang kami anggap kawasan yang telah dimenangi pengkhianat. Jadi kawasan-kawasan ni Datuk Seri Presiden, ya, dia mengambil risiko. Ya, yang agak besar, dan mungkin majoriti turun, mungkin naik, kita to remain to be seen kan, untuk bertanding di kawasan yang bukan sangat selesa. Ya, dia pergi dari Port Dickson, dan ada juga yang bangkitkan isu air, ayam apa semua ni kan. Kita bicara soal nak mengambil alih Malaysia. Tapi itulah kan, kita tak layan pun benda soal kecil-kecil itu. Jadi apa yang penting ialah signal dari Presiden kami nak tunjukkan, ya, kami sungguh-sungguh dan tak ada lagi kursi yang senang-senang nak selamat. Dan tu juga tadi, ya, walaupun Datuk kata kesian dekat Datuk Sam pergi bertanding Sungai Buloh apa? Bagan Datuk kan. Inilah iltizam kami. Tak ramai pun pimpinan kami yang pergi semua bertanding di tempat yang confirm menang. Kalaupun ada, itu adalah strategi kami yang tak boleh kami. Okey, tinggal 2 minit saja lagi masa. Tak tahulah antara Datuk Zainal Sakum dan juga Amir, siapa yang akan menggunakan 2 minit masa yang terluang. Saya melihat, macam saya katakan, politics is the art of deceiving mankind. Satu bidang seni percaturan minda, bukan the game of impossible. Politics is the art of deceiving mankind, yang saya belajar lah. Yang kedua, kita sepatutnya mengenafikan all the retorika. Tapi malangnya saya terkejut. Saya mengharapkan bahawa saya nak melihat dari Anwar Ibrahim, dia dah berjanji waktu dia pentas, waktu di Ulu Kelang, dia kata dia akan ajar Azmin Ali di Gombak. Akhirnya milih di Tambun. Saya tak tahu, mungkin di Tambun ada Hasni orang dia dulu. Possibility, bukan kita tak tahu, kita sama-sama nak UMNO dulu kan. Bagi saya percaturan politik itu dinamika. Soalnya, tapi cuba KJ ni, saya bukan apa-apa
mengiktiraf dia satu waktu tidak. Tapi bagi saya, kita dalam UMNO ni mesti ada tertib. Tak boleh compare antara KJ dengan Khairy anda dengan apa Rafizi. Rafizi is too far sebab Rafizi adalah timbalan presiden. KJ Perdana Presiden pun kalah. So saya tak tahulah, tapi apa yang dilakukan, apakah negara kita, warga kita akan terpukau dengan pemimpin yang hanya mampu melontarkan retorika in politics. Reality is what? Masih lagi COVID-19 hari ini 3-4 ribu lebih. So saya tak nampak satu kejayaan dari segi mengatasi masalah COVID. Kalau itu diadakan sebagai alasan, bukan saya nak menentang KJ, tidak. Bagi saya, fakta adalah fakta. I will remain fact. So kalau nak katakan kehebatan, di mana kehebatan? Apakah kerana kelulusan ada Oxford? Kita ada Syam Jalil bertanding di apa Shah Alam. Itu produk daripada Harvard. Dan pernah berkhidmat dan sebagainya. Bagi saya lagi saya minta maaf. Saya bukan nak membela siapa. Bagi saya it's too early for him to mention that I will maintain, I will be the next Prime Minister, sebab kadang-kadang dia melanggar perlembagaan. Saya orang langgar perlembagaan, saya tak mampu terima. Sebab dia perlembagaan negara menyatakan siapa saja yang ditetapkan oleh Agung, baru pemikiran baginda boleh mendapat sokongan daripada ahli parlimen, dia lah akan dipilih sebagai Perdana Menteri. Sebab itu kita punya presiden tak ada bercakap begitu. Okay, Perdana Menteri kerana dia interim Prime Minister. Yang lain-lain bagi saya tak berhak untuk bercakap this is the next Prime Minister. Sorry apa ni Datuk kan. Kita sebagai veteran ni kita melihat supaya anak-anak muda berpolitik tertiblah dalam politik. Jagalah kesusilaan kita. Okey, terima kasih banyak-banyak Amir Ijaz. Terima kasih kepada Datuk Zana Abidin Sakum, dan juga terima kasih kepada Ahmad Zaid Khalid kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Tapi betulkan sedikit Amir, apa yang disebut oleh KJ itu bukanlah dia nak jadi Perdana Menteri hari ini, tetapi sekurang-kurangnya dia meletakkan satu cita-cita yang cukup besar sebenarnya. Perjuangan dia dalam UMNO itu merupakan satu perjuangan yang panjang sebenarnya, dan mungkin dalam masa 5-6 tahun yang akan datang barulah dia mungkin akan menonjolkan kredibiliti sebenar, dan sebab itulah dia mengatakan bahawa dia bercita-cita untuk menjadi Perdana Menteri satu hari nanti. Jadi itu apa yang ingin dicapai oleh KJ. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan terima kasih kepada anda yang terus memberi sokongan kepada kami, dan tentunya kami menjanjikan sesuatu yang akan kami tepati, bukan macam parti politik. Kami berjanji ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi.